Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak pengurusan Masjid Pusat Dakwah Al-Astaq ni yang sudi membenarkan saya untuk berkuliah ataupun tazkirah secara tidak langsung menunggu waktu zuhur. Dan moga-moga insya-Allah bersemualah hadirin hadirat muslimin muslimat sama ada yang berada dalam pusat dakwah ini ataupun yang sedang menonton dalam bicara online secara tak langsung bersama saya, dan insya-Allah moga-moga tontonan anda dan kedudukan anda buat masa ini akan menjadi salah satu saksi amalan-amalan kita yang baik, dan bukan untuk kita dapatkan balasan itu di dunia semata-mata, tapi yang paling penting ialah di akhirat kelak insya-Allah. Jadi alhamdulillah, hari ini dalam bahasa mudahnya kita berada lebih kurang lagi seminggu lah. Hari ini 24 Sya'ban, kalau tak silap saya 24 Sya'ban. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan malam tadi sempat membincangkan sebuah sedikit, berkongsi ilmu dengan Datuk Kazim di Kodiang. Dan banyak orang kata apa, manfaat yang kita dapat daripada apa yang dibincangkan malam tadi, dan juga ilmu pada saya tentang kupasan kita ni banyak hutang. Itu kita sebut banyak hutang. Jadi nak masuk bulan Ramadan ni bulan untuk melangsaikan hutang. Kita hutang banyak. Hutang semayang, hutang sunat. Sebab bulan lain ni kalau kita solat fardu pun kadang-kadang tak sempat nak buat qabliyah, tak sempat nak buat ba'diyah. Dia bukan kerana tak sempat tu masa tak ada, tapi sebabkan tak ambil berat sangat dengan solat-solat sunat ba'diyah dan sebagainya. Dan mungkin kita pun solat sunat duha pun payah nak buat, walaupun ganjaran dia besar. Tapi peringkat solat duha itu ada beberapa rakaat boleh membebaskan seorang hamba daripada pemilik dia dengan solat sunat duha. Dan solat sunat duha pun disebut oleh Nabi SAW, setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Tapi Nabi jawab, cukuplah memadailah dengan 2 rakaat duha menggantikan perkara-perkara tersebut. Dan kita mungkin tahu tapi jiwa tak mau. Kemudian pula kita berhutang dari sudut solat tahajud. Hutang ni bukan makna hutang membawa kepada kecelakaan apa tidak, tapi nak bagi tahu benda-benda itu bukan direka cipta main-main, tapi semua itu adalah sunnah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat tahajud jarang kita buat, jaranglah, ya.
Mungkin ada buat tapi jangan jumpa. Waktu dua solat ni yang kriteria yang paling penting yang manusia tinggalkan dan penting bila diamalkan, dikerjakan akan besar ganjaran dan pahala dikejarkan, iaitu solat waktu orang tidur, yang kedua solat waktu orang sibuk kerja. Sibuk kerja. Kalau cuti mungkin sibuk berjoging, sibuk bersukan dan mungkin tidak sempat untuk melaksanakan ibadat tersebut. Itu solat tahajud 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Dan ulama cakap bukan tahajud, solat sunat subuh tu juga termasuk dari khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Tapi bila kita dapat saja bulan yang ke-9 ini, iaitu bulan yang Ramadan, maka saya yakin, saya yakin dan ulama-ulama pun yakin, bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan yang memang dibelenggu, yakni syaitan-syaitan dan sebagainya, ya, bulan yang orang kata apa, diikat para syaitan-syaitan, dibelenggu para jin-jin yang menyesatkan, yang duk kacau orang. Lepas tu tanya kawan-kawan kita pusat rawatan Islam ni, payah nak jumpa orang kena histeria. Mungkin jin pun faham lah, wallahu a'lam. Ya, hak menyanyi, melalak, menari macam setan, semua break. Kan, cuba tengok, tak rasa tak berlaku ke konsert dipanggil daripada Amerika ke, duk gencok, goyang, menari, ya, apalagi konsert penyokong LGBT. InsyaAllah dia tak mari, saya nak beritahu kenapa ni benda ni boleh berlaku. Kemudian pula kita lihat, tak adalah benda orang semua nak mengatakan orang lebih-lebih pun tak berani, nak mengumpat lebih-lebih tak berani, dan masjid penuh Zuhur. Masjid penuh. Kalau kuliah-kuliah Zuhur di bulan kuliah Zuhur lah, di bulan-bulan lain, kan, nak ustaz kena tunggu ramai baru boleh start. Nampak ni kau ramai dah ni dah, banyak dah ni. Tengok seorang 100 dah 300 orang dah, kan, walaupun dekat sini tak ramai. Tapi bulan Ramadan, sebab tu saya nak tahu maklumat, anak ni jarang ambil kuliah Zuhur. Ini tak apa lah pasal surah, pasal pusat dakwah, Jabatan Kerajaan. Anak duduk di Kuala Selangor, jauh 100, dekat-dekat 60-70 km, sejam setengah. Kalau ikut nak ceramah di Putrajaya, contoh lain, korporat lah banyak kan di Kuala Lumpur, memang setiap hari ada. Tapi pada saya tidak berbaloi, sebab pergi sejam lebih, pergi balik 2 jam, ceramah 40 minit saja. Dia panggil tazkirah sebelum zuhur. Padahal saya buang masa, jadi saya kata ginilah, panggil ustaz sekian-sekian, saya bagi nombor PA dia orang ke, nombor peribadi dia orang ke, panggil ustaz ni. Nak saya buat kuliah khas, bermula pukul 11 sampai pukul 1. Sebab apa? Sebab termasuk dalam perkeliling. Tapi bulan Ramadan ni, nak main ni, hari-hari. Kuliah zuhurnya, Jabatan Kerajaan. Sebab apa? Sebab saya yakin orang semangat nak mengaji, orang semangat nak pergi mayang jemaah dekat surau. Sebab apa? Sebab tak minta kedarah. Betul kan? Peniaga pun tak berniaga tengah hari, dia pun main kat dengar. Dia nak berniaga pukul 3 pukul start. Ni kita sembang-sembang lah, biar kita faham mudah. Istiqbalu Ramadan. Jom, dia apa nama, tajuk apa nama, lupa tu tak? Tak, tajuk dia tu, hak koma tu. Tiba Ramadan tu, dia punya tajuk besar. Jom pulun ibadah. Dia mari sendiri. Perasan tak? Tak percaya siapa jadi ustazah, tanya dia. Bulan Ramadan ni penuh. Parking kita dia ambil. Bukan dia bodoh tak dibaca. Parking penceramah. Ni pasal pergi penceramah tu, pasal orang tak ramai. Tak boleh duduk 6 parking seorang kita. Nak beri, dengan sendiri dia beri minat. Sebab apa? Itulah Ramadan. Sebab tu Ibnu Rajab Al-Hambali, dia beritahu, kalau kita duk baca doa, Allah masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betul tak?
Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Kita buat 3 bulan. Tapi Ibn Rajab Al-Hambali dia kata salafus salih 6 bulan berdoa. Ustaz bila gagak Ustaz? 6 bulan berdoa. Sejak Rabiul Awal. Balighna Ramadan. Balighna Ramadan. Seusai Ramadan, selesai Ramadan, bermula Syawal, 6 bulan sampai bulan Safar berdoa. Allahumma Rabbana taqabbal minna Ramadanana. Ya Allah, terimalah daripada kami Ramadan kami. 6 bulan mereka doa. Kita, wallah alam, puasa 6 guyup. Setelah hari bulan. Tapi nak beritahu, kenapa dia orang very excited? Sebab tu ada riwayat mengatakan, yatamannawna anna Ramadan yakunu syahran. Mereka bercita-cita kalau boleh biar Ramadan ni panjang tahun. Kalau kita merontak, orang nak berniaga, buka kedai pun siapa nak makan malam-malam. Kan? Siang dah makan buka puasa dah kenyang dah. Jatuh merudum. Tapi Allah bukan zalim macam tu. Allah faham. Sebab Ramadan satu ujian merentas keimanan manusia jadi orang bertakwa. Lepas tu kalau tuan-tuan lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pernah dengar ayat tu tak? Oh, surah Al-Baqarah ayat 183 kata saya. Wahai orang-orang yang beriman, dengar elok. Malam tadi pun saya dengar, saya bagi kuliah. Saya rasa saya ambil tu tentang orang panggil kita pengurusan kerja tu, pejabat dia ada input, proses dan output. Dalam Ramadan ni ada juga. Ramadan ini dia akan melahirkan golongan-golongan yang beriman, golongan-golongan yang berpuasa dan golongan orang yang bertakwa pada Allah. Tapi nak jadi orang bertakwa benda yang cukup sukar, lalu Allah telah buatkan 1 bulan as-siyam. As-siyam merupakan satu pemrosesan untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Kita akan sebut apa benda-benda ni. Dia punya input dia ialah, wahai orang-orang beriman, kak, orang yang fasik, dia puasa tapi tak dapat outputnya apa dia? Takwa. Kan orang tanya, puasa tapi tak berubah perangai. Tuan-tuan faham tak? Mabrur. Pernah dengar tak haji mabrur? Apa makna haji mabrur? Tuan-tuan boleh komen ni tu yang tengok live ni. Apa makna haji mabrur? Ingat tak? Apa makna haji mabrur? Haji mabrur apa dia? Kak belakang. Boleh buka kak tu. Tirai tu banyak sikit tak apa. Boleh buka sikit. Biar nampak tak apa, kita bukan mencampur. Minta tolong buka tak apa. Kesian dia dah dalam TV, tengok dalam TV. Main sini pun tak nampak haram tu. Kan? Buka tak apa, buka. Tak apa, buka lebih. Tak nak masalah. Tak apa, insya-Allah. Oh, berat bagi orang jantan buka. Kan tu, seluruh tangan tak besar pula. Okey, boleh tuan boleh. Ya. Apa makna haji mabrur? Siapa tahu? Nak buat kuih duit tak bawa. Haji mabrur apa dia? Haji yang diterima oleh Allah. Itu dari sudut bahasa dia. Tapi kalau haji mabrur ini dalam bahasa nak syarah dia, dalam bahasa nak lebih panjang, iaitu haji yang mana kata Imam Nawawi, fi'luhu ba'dal haji khairun min qablihi. Perbuatan dia, boleh ke itu apa? Boleh. Perbuatan dia selepas haji, perangai dia lepas haji
better than before haji. Itu pentakrifan dia. Perbuatan orang buat haji, haji mabrur kan, haji yang diterima oleh Allah, haji yang baik. Perbuatan orang yang pergi haji lebih baik daripada sebelum pergi haji. Kita boleh cek balik, tapi jangan tuding cari kat orang. Ni nak pergi faham ke tak kan? Perbuatan seseorang selepas pergi haji lebih baik daripada perbuatan sebelum pergi haji. Ramai haji kita kat kampung kan. Jangan tuding kat dia. Betul ni geng-geng ni haji yang tak terima. Jangan. Tanya diri sendiri. Masa kat Mekah tu kira pergi baguslah semayang. Balik-balik kat Malaysia, dia tetap tak mau main masjid juga. Haji. Kalau boleh tulis haji sebelum nama tu, haji. 4 kali haji. Nak termuntah orang tulis. Dia pergi sana, dia punya haji dia tu, ibadat dia hebat dekat sana aja. Balik Malaysia, rumah kat masjid ke apa, pakaian dia, pakai cantik dah, pakai sarung tangan, pakai stokin. Balik Malaysia, lain pakaian dia. Maka dalam bahasa kasar, tak ada perubahan haji dia. Haji dia sah. Kena ingat haji dia sah, tapi mabrunya hilang. Okey, orang kata al-khusyu' fi salah, khusyuk dalam salat atau khusyuk pada salat. Saya dengar satu syekh, tuan guru di Masjid Nabawi, soalan tu terbit, ya syekh, nama makna al-khusyu' fi salah. Lepas tu dia kata, ba'dun nasi yafhamuna anna al-khusyu' fi salah dakhil as-salah faqat. Dia kata ramai orang faham khusyuk pada solat hanya dalam solat mata-mata. Itu juga kan, kita khusyuk ni makna pejam mata, ingat apa kira pakai dak dah kan, macam hilang ingatan tu. Sampai imam rukuk pun tak dengar. Itu memang gila dah tu. Kan, imam tahiyat, imam dah assalamualaikum, duk at-tahiyyat. Imam tu dah balik dah, dia bawa fil alamin ikan di masjid. Memang teruk bingai betul makmum ni. Itu bukan khusyuk tu kodok namanya. Ya. Khusyuk macam mana dia kata? Dia kata sebenarnya khusyuk dia kata kamah taja al-hujjaj wal mu'tamirun. Khusyuk ni sama sebagaimana orang-orang yang buat haji dan orang-orang yang buat umrah berhajatkan mabruran fi ibadatihim, untuk dapat mabrur di dalam ibadat mereka. So sama salat, kat mana nampak? Fi'lul musalli, pada fi'lul musalli ba'da salati khairun min qablihi. Maksud dia, perbuatan orang salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai orang semayang, ni kita nak relate ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas salam tu, she is better than before. He is better than before. Tapi kalau lepas salam aja, duduk kat tangga depan, haram betul apa? Dia mula lah. Maknanya, semayang dia, tak ada apa. Once upon a time, speaking sikit lah, saya datang dari KL. Kan dia buat TikTok kan, saya orang KL. Kami orang Kedah tak kata ayak. Dia kebinkan lagi kan, dia buat TikTok. Macam-macam konten dia buat, berjuta tu tengok. Kita ceramah haram tak banyak tu. Tu kuah ingat hati. Kan? Kami orang baling tak sebut A, sebut A. Kan? Tengok 587,000 tengok. Kita 5,800 ya. Ya. Apa lupa sebut apa tadi ni? Saya sebut apa tadi? Jadi, lepas dia semayang, perbuatan lebih baik daripada sebelum. Itu juga mabrur. Tapi salat dia tak panggil mabrur lah, makbul. Jadi, anak murid Imam Ibn Katsir, dia kata, ya Syekh, ramai orang salat. Dia begini, ya Syekh, qala Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat boleh cegah benda keji, benda jahat. Tapi tengok,
Orang tak berubah pun. Syekh Ibn Katsir ni dia hukum secara umum lah. Dia kata, fa'alam anna salatahu ghairu maqbulatin. Ketahuilah, benar ni boleh tak berubah sebab semayang dia takut tak diterima oleh Allah. Jadi, duk tengok balik, ada hadis Nabi sebut, ada orang yang solat dia 60 tahun, lam tuqbal salatuhu. Allah tak terima solat dia. Pasal apa? Sebab jahil. Sebab apa? Jahil. Jahil mana? Nabi sebut dua contoh. Dia ni semayang, rokoknya bagus, tapi sujudnya tak bagus. Atau rokoknya tak bagus, sujudnya bagus. Apa hukum rokok dengan sujud? Berdiri tak apa. Cuba tengok, ramai orang dia tersadung dalam masalah rukuk dan juga sujud. 60 tahun semayang Tuhan tak terima. Sujud dia. Sebab tu kaedah ulama kata, maksud dia ramai orang semayang tapi tak ada knowledge about solat. Cuba saya tengok elok. Semayang kita mazhab Syafi'i, akad takbir pun tak sama. Tu yang pelik tu. Mazhab Syafi'i letak tangan pun tak sama. Tanya dia, mazhab apa? Syafi'i. Habis tu kenapa letak tangan di bawah macam ni? Oh, dia kata, tak boleh tak? Nampak tak? Contoh. Cara rokok. Ada orang rokok, pegangnya betis krim. Ada. Ni. Saya pun macam silap nak teguk tu. Dia kata teguk tak ada terima. Dia kata guru dia pegang. Dia kata baik pegang pukul lali terus. Dia kata dia cari ada ke type mana-mana guru. Ada ke pandangan mazhab rukuk tangan pegang betis krim. Lutut. Ada orang ke atas mana kau? Ni, ada macam ni. Allah, mungkin dia panas kot sebab Kedah paling panas dalam Malaysia. Allahu Akbar. Kan, sejuk sikit. Nak rokok. Rokok pula ilmu berita apa? Saya fikir, kenapa Nabi kaitkan rokok dengan sujud? Perbuatan rokok dengan sujud sama aja. Cuma berbeza, tangan itu, satu berdiri, satu sujud. Saya pun tengok. Sebab saya tahu orang cakap, memang kalau kita spesialis tu orang kata pelik sikit kan. Maksud dia, saya di Pakistan belajar dulu, kami belajar perbandingan mazhab. 4 tahun kita duk bincang tentang solat. Solat. Cuma ada sedikit lain lah. Buat puasa semua adalah, tapi dia tekan sebab kami kena buat takrij hadis dekat perpustakaan. Hadis ni betul tak betul? Hadis ni okey tak okey? Hadis ni maudhu' ke palsu semua kita buat. Bukan saya seorang lah. Ada grup lah di mana orang. Itu contoh. Rupanya tangan kita ni nak sembahyang, tangan kita ada 2 tempat je nak akad takbir. Satu disambung dengan telinga. Ni bukan saya ajak sembahyang ni. Saya nak cerita tentang hak salat tadi ni. Nak cerita tentang Ramadan, dia punya output dia, la'allakum tattaqun. Sebab al-muttaqin, at-taqwa disebut dalam surah yang kedua, Al-Baqarah. Apa dia? Hudan lil muttaqin. Betul? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Siapakah orang yang bertakwa? Kita jangan tengok duk nampak puasa je bertakwa, tapi Allah cerita siapakah orang yang bertakwa? Hudan lil muttaqin.
Bersebut ada allazi tu membincangkan tentang man humul muttaqun. Siapa mereka ni yang dikatakan takwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benar ghaib. Kenapa kita jahat? Kenapa kita jahat? Kita jahat, masih simpan dosa, masih berminat nak buat maksiat, tangguhkan ibadat. Sebab apa? Sebab kita perasaan besok masih ada. Itu masalah dia. Kita beriman dengan akidah tu James Bondiyah. Akidah James Bondiyah. Bunyi macam Arab. James Bond. Dia semua ada apa? Tomorrow Never Die. Ada filem ni kan? Kita orang beriman, dia tak boleh bayangkan besok masih ada lagi. Tak. Surah Ali Imran ayat 134. Cuba cek tengok betul tak betul. Ya? Surah Ali Imran. Kena tengok saya pun. Saya bukan hafal Quran tapi hafal lah benda tu duduk dah hafal lagi tak. Ya. Surah Ali Imran ayat 134. Kalau tak silap 34 insya-Allah. Dia ada sama ayat tu. Bermula dengan wasari'u. Tengok ayat dia. Saya izinkan buka 133, 134, 135. Mana dia? Atas sekali muka surat 67. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Muttaqin. Muttaqin sini definisi tak sama dengan surah Al-Baqarah. Lepas tu insya-Allah orang yang tak kerti baca Quran yang risau, baca terjemahan dia akan nampak kesamaan. Allah ulang sebagai wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ustaz ni cerita apa ni? Kami nak cerita Ramadan, nak cerita kata api dah ni. Dengar elok filem pun tajuknya di persimpangan cinta. Sikit je tapi bergaduh semua tu. Kan? Allah sebut dalam Quran, bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah. Yang mana bila dapat ampunan syurga diberikan luas bagaikan langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Tengok. Bertakwa kat mana? Iaitu orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Siapa orang bertakwa? Iaitu orang yang kerja sedekahkan harta, susah senang dia bagi juga. Dia miskin tapi dia tak pernah kedekut duit. Kalau ada RM10 dalam hidup, RM1 sedekah. Orang bertakwa ni dia tak kedekut. Lepas tu ayat solat tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul tak? Dia masih kapal. Salat, sedekah. Tapi kalau salat hang kedekut, something wrong salat engkau. Ini Ibn Kathir kata, salat tak ada terima. Tapi terjemahan Nabi sebut pada, takut dia semayang sekian, rukuk tak okey, sujud okey. Kalau sujud tak okey, rukuk okey. Dua perbuatan tu Allah tak boleh terima. Sebab apa? Sebab ilmu. Tadi nak bagi tahu tentang kalimah takwa tadi ni pada sebab apa? Solat tu cerminan dia kalau kita buat. Pernah dengar tak Isra Mi'raj bukan ni kan? Sebelum berjumpa Allah, sebelum di Isra Mi'raj kan, Nabi dibersihkan hati dia, betul tak? Dengan air Zam-Zam. Fastakhraja qalbi, dibuka dada aku, dibersihkan hati aku. Summa utitu bitustin min zahabin, kemudian didatangkan satu bejana daripada emas, mamlu'atun, penuh dengan hikmah dan iman. Maksud dia nak jumpa para nabi, nak jumpa, nak naik langit. Tuan-tuan tahu tak, dalam hadis lain, kalau roh kita ni jasad, roh kita ni busuk dengan benda maksiat, pintu langit malaikat tak akan buka. I'm sorry bro, kata dia. The door is closed. Why? Because dia ni bau, tengik, busuk. Nyahkan turun balik ke bumi.
Sebab tu kalau tengok Sidratul Muntaha, hanya orang-orang yang soleh saja boleh melintasi. Tapi sebagai simbolnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dekat Sidratul Muntaha. Tapi nak cerita apa dia? Sebelum Tuhan Evo nak menghadap Allah ke, nak menghadap orang hebat-hebat ke, Nabi dibersihkan hati. Kita kata, perlukah bersih dekat air zam-zam? Tak. Dengan apa? Ending story dia, Nabi diberikan solat 5 waktu. Betul atau tidak? Kita nampak tak? Solat boleh membersihkan hati kita. Why? Because Nabi pernah bersabda, semayang 5 waktu penghapus dosa di antara solat. As-salatul khams mukaffiratuz dzunub. Pernah dengar tak ada tu? Semayang 5 waktu, saya selalu buat. Tahun ni kalau dengar YouTube saya, memang seulang benda yang sama aja, biar orang faham. Sebab kita nak bagi orang supaya excited, rasa macam nak semayang. Termasuk yang bercakap ni sama aja, jangan nak belagak lah. Dosa tu standard lah. Kalau dosa kami mungkin berganda pada orang awam, sebab ustaz ceramah dia buat dosa. Fal'ayadzubillah min dzalik. Semayang subuh tadi. Ni kejap main lohak. Sini sebut lohak no. Main lohak, sedap pula cakap. Saya pun belah-belah okey larik je dulu kat no belah-belah kebak kenyang cakap siam. Kan? Ni, sembahyang lohak menghapuskan dosa selepas subuh tadi. Panjang tak agak? 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12. 7 jam dosa kita buat. Sembahyang lohak, hapus dosa. Sembahyang asar, hapus dosa selepas lohak. Sembahyang maghrib, hapus dosa selepas asar. Sembahyang isyak, hapus dosa selepas maghrib. Sembahyang subuh, hapus dosa selepas isyak. Maknanya, we have no sins in our life. Tak ada dosa. Itu salat. Maksudnya hati kita sentiasa baik. Tak ada dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita jahat sebab hati kita tertutup dari kebenaran sebab dengan dosa yang kita lakukan. Ini contoh. Berapa ramai di kalangan bangsa kita sama dengan kita. Kadang-kadang adik-beradik saudara kita yang paling teruk nenek menekan kita. Tak sembahyang sampai ketua sebab apa? Ni. Ramai orang tahu tutup aurat adalah wajib. Berapa ramai berani tutup? Macam perempuan dulu kita kan, Allah, kerja dulu, kerja jadi misi, pakai skirt, betih tu kalau helok tak apa, tampung dengan duit siling penuh. Lepas tu pakai pula sekuk atas ni kan macam ni. Jadi contoh lah, ini warna hitam ini mungkin Cina mati boleh pakai macam ni. Rambut law baru pakai tudung. Kita kata apa? Kita semayang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasihlah ya Allah. Engkau bagi peluang dekat aku. Kita, ya. Saya pun tak confident level saya level khusyuk. Takut ke soalan siapa boleh jawab? Tak. Level khusyuk saya orang ustaz biasa je. Mengaji pun Pakistan je. Tak ada apa PhD apa pun. Level saya pun mayang. Kau dah main ke ustaz tu? Lalu lipas. Tengah mayang lipas. Allah mak kalau aku time sujud lipas masuk langkah yang aku mampu. Dia semang lipas. Cucu lintas pakai tak khusyuk kita. Lepas tu saya kata, Syekh yang Masjid Nabawi ni kata, ramai orang faham khusyuk tu mana tak nampak apa pun, kira ketuhan je ni. Sampai ke selok ada bergerak pun dia khusyuk.
pencuri tu tarik seluar dia. Kan? Astagfirullah ya Allah, selamat seluar aku ya Allah. Kan? Apa kata tu tak khusyuk. Membiarkan harta dia diambil oleh orang tak khusyuk. Contoh dia, membiarkan ulak lalu depan dia. Batal je lah. Itu contoh dia. Lepas tu saya kata tak ada khusyuk sebenarnya. Bila kata Syekh ni kata, ramai orang faham khusyuk itu semata-mata dalam semayang. Tak. Khusyuk sebagaimana dia kata, kamahtaja al-mu'tamirin atau tak mu'tamirun wal-hujaju. Apa dia? Ibadat mereka ni mabruratun atau mabrurun. Jadi definisi manusia kata perbuatan orang yang pergi haji itu selepas pergi haji, mana fi'luhu ba'dal hajj khairun, mana qabla hajj, maksudnya perbuatan orang pergi haji itu lebih baik daripada sebelum pergi. Perbuatan orang ni khusyuk ni, perbuatan orang solat itu selepas solat lebih baik daripada sebelum sembahyang. Ini contoh dia. Once upon a time, tengok syaitan ni. Sahabat, angkat dia, syaitan mari. Saudara. Kan? Saudara. Saya ulang, kan? Saudara. Kamu ni masih muda lagi. Kamu rajin bulat semayang. Suara tu suara syaitan, bukan suara saya buat contoh. Ya Rasulullah, semayang dia memang kacau. Adakah Nabi kata semayang dia tak sah? Sah. Cuma kita panggil percentage dia tu. Ini kita nak sambut dengan solat ba'diyah. Nabi kata, betul apa? Dia duk main kacau. Nabi jawab, biasalah. Itu adalah syaitan, disebut sebagai syaitan khinzib ataupun khinzab. Bila kamu terasa benar kamu wah-wah dia benar kacau kamu, maka kamu bacalah ta'wiz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatful salasa marrat, mana ludah angin belah kiri. Gitu. Jangan ludah ke hak tu. Orang sebelah kita orang hajang betul dia ni. Nampak tak? Benar ada solution dia. Tuan-tuan pernah ingat, ibu pernah ingat tak? Bila kita pergi kat Padang Mahsyar, dengan hadis, mungkin hadis ayat tentang Padang Mahsyar. Dia ni, si Mamat ni, si Fulan ni, malaikat tengok. Sama berat. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Ada hadis dia, belajar elok. Saya mengajar hadis ni. Lalu mereka, ya Rab, dia ni tengah-tengah duduk atas bagak. Kita panggil orang politik duduk atas bagak. Apa kata Allah dekat malaikat? Pergi cari amalan-amalan sunat dia. Lepas tu dalam hidup kita ni semayang bagus, tapi don't feel you are the best, but be the best. Jangan perasaan amal ibadat kita buat yang terbaik tak? Kita yang paling baik kerana buat amal ibadat. Buat yang terbaik. Kita sedekah, baru 1,000. Oh, kita paling baik. No. Kita buat habis baik. Kenapa? Ini yang kamu 1,000. Orang yang duk perasan, aku derma ada 1,000 ringgit kat masjid tu, takkan bankrupt macam ni, tokai babi pun lari dia buat gitu. Dia boleh cakap derma kat masjid, tokai babi lari. Ada manusia gitu. Di belah negeri Kedah kata ni. Dia cakap je ni, mulut je ni, lepah. Ni akibat cakap banyak sangat, tak tapi dah makan diri. Dia kata derma dah bagi dah derma kata dah bagi pula, mau tokai babi mau mapok apa tu. Kata berat. Bagi kat masjid ni, bagi kat Mak Tafiz, dia kata tokai babi pun mati. Dia tanya dia, bila dia boleh babi ya? Ni contoh nak beritahu. Sebab tu, kita buat satu benda tu, ramai orang dia akan claim kebaikan daripada Allah. Betul tak kakak? For example, okey berapa jam ni? Satu suku dah. Baru sembang-sembang ni. Allahu Akbar.
Kita perasan tak kita baca surah Al-Fatihah? Di mana agak-agak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud dia apa? Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Tapi kata Syekh Sayyid At-Tantawi, disebut apa dia? Wa qudimatil ibadatu 'ala al-isti'anah likaunil ula wasilatun ila tsaniyah. Ditakdimkan ibadat ke atas mohon pertolongan sebagaimana ibadat itu merupakan wasilah atau jalan untuk kita minta tolong ila tsaniyah, ia minta tolong. Contoh dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami sembah ibadat dan kepada engkau lah kami minta tolong. Syekh Said At-Tantawi dia kata ibadat itu merupakan wasilah untuk minta tolong. Hadam elok. Tapi dia kata bila kita keluar semayang, minta tolong itu mendahului amal ibadat. Maksud dia, di luar semayang, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Terbalik kan? Tapi itulah praktikal kita. Bacaan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar amal ibadat, luar iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Satu. Contoh dia apa? Ya Allah, suamiku sakit. Kalau kau sembuhkan suami aku nak derma RM1,000 kat pusat dakwah. Tiba-tiba suami dia mati tak sembuh. Agak-agak dia bagi duit tu tak? Hello? Bagi tak? Ni semang mengakan lah. Ya Allah, anakku baru habis periksa SPM semalam. Berilah kejayaan kepadanya dapat masuk universiti. Kalau dia dapat kebaik, aku akan dermakan 500 ke pusat dakwah. Tiba-tiba dapat 6D, 4E, 1F. Agak-agak dia nak bagi duit ke rumah tu. Tak bagi. Ini masalah kita saat hari ni. Kita perasan Ustaz? Orang duduk mana tak? Kalau bagus apa semua ni mak bernazak nak puasa 5 hari. Pak haram tak nazak apa. Dia tahu perkara kot down ni je. Perangai je bewak gebuk. Mak dia kata, kalau hang ni lan acak-acak ya ni abang cak, kalau hang dapat ni mak nak puasa. Sebenarnya mak dia kata, mak puasa nazak ni supaya hang nanti puasa dapat baik. Itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, semalam ku telah dermakan RM1,000 ke pusat dakwah. Andai engkau terima sedekahku itu, sembuhkanlah sakit suamiku. Suara kekasih. Nampak? Bukan ya Allah, andai engkau sembuhkan suamiku ini, sudah sakit berhari-hari, kan ku dermakan 1,000. Kalau matilah orang tua tu, pakai doa. Sebab tu, tuan-tuan, saya sebut dia bukan apa. Nak relate jom pulun beribadah tu, kita ni banyak hutang dengan Allah. Hutang benda-benda sunat. Ni kita semayang ni hutang sunat banyak. Sunat ba'dah tak buat. Jadi apa sebut sini? Dengan masa yang ada ni. Kita Ramadan ni kita akan start bukan dengan puasa, betul tak?
Betul tak? Oh, Ustaz ni akidah mana pula dah ni? Kita Ramadan bermula dengan malam, betul tak? Malam puasa ke? Malam puasa ke? Jangan jadi Yahudi, puasa malam. Kan? Dah lah puasa pula, lepas tu dia tak bangun sahur kan? Kita mula dengan malam. Malam buat apa malam tu? Sebab tu tajuk kita jom pulun ibadah. Kalau hang bang ibadah sunat hang tak boleh buat, puasa hang besok ni hang tak boleh buat apa dah. Hang tahu puasa lapak, tahan dahaga, tahan lapak, kerja hang tidur, macam sebidu-bidu tidur tu. Tapi bini suruh beli barang pun tak mau pi. Apa beza puasa? Kalau sesiapa berani malam pertama Ramadan bukan start dengan puasa, start dengan amalan sunat, betul tak? Yang wajib Aisyah mari kita semayang. Tapi di situ ada apa? Disunatkan yang amat sangat para salafus soleh tak berani tinggal solat tarawih. Bagi tahu kat saya, kot saya tak ilmu saya tak tinggi, kot ada dalil yang Nabi pernah tinggalkan tarawih dengan sengaja. Ada orang macam mana dia tak rasa langsung different puasa Ramadan dengan hari lain. Sebab apa? Sebab kefasikan ada kat diri dia. Lepas tu syarat-syarat dia punya input dia ialah mesti orang beriman. Orang beriman ni ialah faham ialah dia tak berani buat benda tak elok, tak berani itu ini, tak berani buat ni, tak berani tinggal solat, tak berani sekian. Orang beriman syarat. Cuma proses untuk mendapatkan output dia kena puasa. Sebab apa? Sebab dengan puasa terasa sangat orang yang isap rokok siang hari tu mulutnya terkemut-kemut. Macam ikan baung. Ikan karing, ikan baung. Naik ke atas tu bubuih mulut pop gitu. Siang hari apa salahnya? Geng-geng rokok tegar ni. Orang tak ada. Sepam pun lepas gian seronok dah. Tapi Ramadan dia tak berani isap. Yang paling mengamazing ialah apa dia? Budak tadika 5 tahun, anak menakan bini saya, 5 tahun. Kira balik sekolah tu, kira kalau tengok dia dekat pagar sekolah tu, nampak beg dia bergerak, orang tak ada. Halui. Zombie pun terkejut tengok budak tu. Suruh buka apa tak? Tak nak, kita nak puasa, kata dia. Apa dia? Budak ni dah tahu kalau buka puasa ni tak elok, tak bagus. Sekian contohlah. Itu budak. Kenapa? Dan dia tak berani kokok curi, time baik semayang, dia komok semangkuk, keluar sesudu. Termasuk kita semua. Dan waktu itu bila orang berkata-kata fahish, maka saudara dia kata apa? Ana shaim, aku puasa. Berhenti berkata fahish, benar-benar kata-kata yang keji. Cuba bulan lain. Tengok nak makan kata orang. Syekh, mengumpat Syekh. Allah yang tak tahu, dia bawa kata balik. Terai ibu-ibu tak percaya. Tengah duduk ni cakap. Dengar cerita dah. Semalam, hantar dah 3 hari dah. Dengan pinggan terpawai pada tu. Dia tak balas sampai sekarang. Orang kata apa? Kak, puasa kak? Terus dia berhenti. Terai tengok. Buat-buat mengumpat seorang. Imam malam tadi panjang benar macam dia tak tahu kita yang tua belakang ni sakit lutut. Baca surah Al-Baqarah. 1 malam sampai habis. 1 Baqarah 3 juzuk. Meletup kepala lutut pergi ke belakang begini. Nampak tak kan? Shh, kak. Puasa kak. Jangan cakap mengumpat. Jangan cakap mengumpat, dia marah. Kak, puasa kak. Sebab itu dia punya proses nak jadi orang yang bertakwa pada mesti puasa. Sampai Nabi sebut dalam bulan Syakban, aku ni tak nak amalan aku ni aku buat, tapi aku tak nak doa aku ni bulan Syakban dan berdoa aku ni melainkan aku berpuasa. Maksud dia dalam bulan Ramadan, dan Nabi sebut antara doa yang tak ditolak ialah as-saimu hatta yuftira. Orang berpuasa hingga dia berbuka.
Cuba ibu perasan, bila puasa ibu pun nak banyak nak berdoa, betul tak? Nak berdoa. Semalam 2 hari lepas saya pergi shopping baju. Pecah lubang cari baju raya tu. Saya kata anak-anak, kalau nak pergi tadi sekian. Ramadan minta maaf abah tak layan anak apa pergi sendiri. Bila pergi dengan mak dia baju kurang sikit, pergi dengan bapak dia baju lebih. Start anak perempuan, anak perempuan lah baju kurang apa mana berlubang aku tengok. Kita jarang pakai baju berlubang tu, berlubang bawah depan, berlubang bawah rupanya bunga tu tenun. Beli, nak abah beli tu beli. Ramadan yang kacau abah. Dengan tunjuk ni program abah ni penuh pagi, tengah hari, petang, malam. Subuh, duha, zuhur, iftar, tarawih jadi imam. Benda buat tazkirah. Di Selangor pula tazkirah tak boleh buat melainkan 20 boleh atas. Kau bacalah 3 ku tu boleh dapat 12 rakaat. Qul a'udzu birabbil falaq, Allahu akbar. Buat apa? Nak ada kuliah tazkirah. Baru ni dah keluar arahan kita. Sesiapa para nazim masjid yang membenarkan 8, dia akan didakwa. Banyak no yang nak men sana. Ada yang nak men hak jenis, kamu tak boleh dah. Berzina apa liwat pun dah tak boleh buat dah sebab dah kalah 5 agama. Kan? KLGBT tu ni kalah. Ya, adik benar budak tu. Contohlah. Jadi nak beritahu pada kita, kita akan sentiasa rasa dengan puasa tu nilai-nilai baik tu ada. Tiba-tiba sahabat-sahabat kita tengok. Tarawih, orang paling tinggal. Yang kedua, Quran. Sebagai ingat, kehebatan keunggulan Ramadan ada 3. Yang termaktub dalam Quran. Yang pertamanya, puasa. Yang keduanya, apa? Nuzulul Quran. Yang 3 apa dia? Lailatul Qadar. Buat 3 ni pun, waktu malam, ya Allah. Dan tidak ada deklarasi daripada Allah dan juga Rasulullah SAW ada malam Al-Qadar bulan lain. Tak ada. Tiba-tiba kita boleh ponting buat benda sunat di malam hari. Ingat ni, dia bukan siang. Dia malam saja. Malam berapa lama? Lepas maghrib, subuh. Selesai masalah. Tapi kita tak nak buat. Jadi, kita duduk bincang malam pagi ni, pakat pulun lepas ni. Yang lepas jangan dikenang, jangan dipandang. Pandang ke depan. Kalau duduk pandang belakang sangat, dia terkantuk ke depan. Patut pergi Johor, rupanya pergi Perlis. Ini contoh. Hak lepas, biar lepas. Sebab gini, Nabi sebut hadis Muslim, al-a'malu bil khawatim. Amalan kita dinilai pada pengakhiran hidup kita. Tuan-tuan, tapi ingat, kenalan kami kerja KL dengan motor besar balik sampai Puncak Berdana, Puncak Alam, Puncak Berdana. Makcik ni mungkin dapat lesen mana entah, kan? Dia keluar kiri tu, dia tengok kanan, sahabat ni main langgar. Pang! Mati tergolek. Agak berapa meninggal? Pukul 7, 8 minit, maghrib nak masuk 7, 27 minit. Tak sampai setengah jam. Lepas tu doa balik kena Ramadan. Sebab apa? Kita dapat seminggu pun, kita kejar tiap-tiap malam. Siang tak masalah. Siang ni daripada berkata-kata lebih baik tidur. Faham maksud dia? Kita bila mula menyembang, start menyembang, dia tak nampak bulan Ramadan ke Syaban ke semua keban habis. Nak ngata korang tu, tak seorang bohong lah. Sebab tu Nabi, seorang sahabat datang, Ya Rasulullah, ada seorang wanita, seorang perempuan, di malam hari solat tak berhenti. Di siang hari berpuasa berhari-hari, tapi mulutnya tu'zi jiranaha salitatun, tapi mulutnya dengan jiran jahat lidah dia. Nabi kata apa? La khaira fiha. Perempuan tu tak ada kebaikan dengan puasa dan solat dia. Innaha finna, dia dalam api neraka. Kena ingat satu amaran. Memang disebut perempuan, tapi saya lelaki pun kena ambil faham juga. Buat lelaki mengumpat juga. Makin hamun orang, tak puas hati pada orang. Tengok TikTok, celakas dalam jadah ni. Oh. Tengok musuh dalam TikTok. Datang pelak ni dong. Bulan puasa dia lupa.
Sebab apa? Del to pagal hai. Ni. Uska del ke andar bur kharap ho gaya. Ni masalah kita hari ni. Agak dia tak tahu, dia tahu tapi pasal apa? Pasal nafsu. Lepas tu Nabi kata barang sesiapa yang berpuasa lam yada qaulazzu. Siapa puasa tapi mulut tak jaga dia bercakap jahat, maka tidak ada apa-apa hajat puasa dia dengan Allah melainkan illal ju'a wal 'atasha, melainkan lapar dan dahaga. Yang ni na'udzubillah. Hasim Bahri mengatakan a'udzubillah min zalik. Sebab tu outputnya tak bagus, tak ada nilai takut pada Allah. Dengar tuan-tuan. Sebab sonok kita bulan Ramadan ni, tuan cakap, saya ulang balik. Kalau kat KL, jemput tazkirah zuhur, saya akan ambil. Buat apa? Sebab orang tunggu saya, sebab dia tak makan. Tapi kalau bulan lain, dah berkonfis, panggil ustaz-ustaz terkenal. Aduh, ustaz ni datang pula, perut aku lapar. Dia datang sampai dia makan kat nak zuhur. Ni 5 minit. Tapi kalau tak percaya bulan puasa, ni nak masuk ni kena bagi ustaz laluan. Oh, gini angkat paha je. Kan dia tak boleh, dia angkat paha je. Kenapa? Semangat. Tiba-tiba kuliah kau tak boleh nak datang time zuhur. Something wrong. Adakah kamu makan? Tak. Sebab tu bila bulan puasa timbul sindrom malas nak buat benda-benda sunat, maknanya outputnya tak dapat takwa. Kita bukan Tuhan, tapi kupasan para cendekiawan ilmu agama. Ini keadaan dia. Ustaz kami ni kerja shift pun semua ni tak ada reasonable. Kalau kau kerja malam kan, kau kerja Roblox jadi polis sekalipun, lepas tu ambil peluang lah. Kira saat aku nak mayang 2 rakaat tak mayang tarawih. Usolli sunnat tarawih. Lepas salam tu, jaga balik. Boleh kau tim bro. Tak suruh bohong. Saya kerja jaga, orang berjaga bukan seorang, 2 orang paling kurang. Duduk atas kursi tu, Allahu Akbar, salat tarawih. Nampak orang masuk tanpa izin, berhentilah salat tarawih tu. Orang suruh belajar tak mau. Semayang sunat ni, mak kita tengah duduk tayang atas itu. Mak kata, Man. Ya mak. Betul. Itu kita kadang-kadang lebih alim daripada tok guru tu masalah. Mayang tu. Orang lalu ke penyamun rompak beg dia ke, tarik selong dia ke apa ke. Ya Allah, selamatkanlah selong aku. Ni masalah popok jahil semayang. Sahabat Nabi semayang pegang senjata. Yang pertama bila rokok, yang belakang jangan rokok. Kan ada tu hadis? Semayang dalam keadaan berperang. Dalam berperang pun solat wajib dengan jalan besok. Yang sunat, fikirlah kebaikan macam mana. Dan seterusnya, pulanglah kita tambah pahala pada tambah ibadat. Apa dia? Tolonglah jangan tinggalkan baca Al-Quran. Sulang balik sebagai Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya kempen ke kakak abang-abang sibuk dalam kerja. Saya tahu you semua ni ada kerja. Lepas subuh baca 4 muka surat, lahak 4 muka surat, asar 4 muka surat. 4 muka surat ni mana Quran tak ada ni. 4 muka surat ni ya Allah 2 lah je. Tapi jangan mula on first night Ramadan, but start from today. Try buat. Bila you dah mula grab ataupun catch up bacaan dialog, you je macam ketagih lepas mayang aja. Lah zaman mudah ada handphone. Quran ni dah mula berjinak dengan dia. Kita tak baca Quran kan dalam kereta. Allah lupa Quran kita baca. Kuat baca. Tapi kalau nak start Ramadan dia jadi lambat. Dia baca tu. Buat 4. 5 waktu 20 muka surat 1 juzuk. Mana malam raya selesai masalah dah. Betul apa? Saya tahu ramai kan kita yang belum khatam. Tiap-tiap tu tak pernah khatam. Ramai bangsa kita. Dia tak macam pokok bahasa Arab ni. Bahasa Pakistan ni. Dia tengok Bangladesh. Boleh keluar Facebook.
Dia baca sehari 3 juzuk. Kerja apa? Kerja apa agak? Kerja tolak ambil sampah dekat apa nama ni, hospital. Doktor tu kata, aku malu dengan dia. Duha tak tinggal. Lepas tu baca Quran. Saya Pakistan. Ya ayyuhallazina amanu. Dia kata nama apa nama? Salman. Salman. Awak baca berapa sehari? Tak ada banyak lagi cik. 3 juzuk saja. Oh. Aku 3 live belum tentu. Tu doktor tu cakap. Allahu Akbar. Pernah viral kan? Korban. Bangsa kita bangsa yang paling ketekut nak buat korban. Duk bagi alasan duit tak ada, bohong. Saya bukan cakap kasar, tapi waktu orang main akikah dengan saya, belah mulut ni percuma, saya tak ambil duit. Dia kau orang belah kami, belah sat duit. Saya kata kalau awak ambil duit, berkat tu lari. Nak bagi mai, ambil duit, bagi balik kat baby. Tapi akikah 800. Akikah belum nak buat. Akikah ni mungkin tengok tak? Hujung tahun kot. Ni bulan 1. Pasal apa? Duit botol apa nak ada. Lepas tu saya tanya dia, awak kerja apa? Kerja saya sekian. Berapa gaji? 2,000 lebih. Bini kerja berapa? 3,000 lebih. Dah kat 6,000. Saya kata, kalaulah kamu tahu anak kamu nak beranak bila, berapa bulan bini hang mengandung, hang simpan seorang 100. 2 orang dapat 200. 9 bulan dapat 1,800. Siap complete package. Tapi tak boleh buat. Orang lain nak dapat anak berbuih mulut punya sawan babi. Tapi haram tak boleh. Saya kata 2 hari 3 hari lepas saya tengah beli barang. Saya tak boleh berdiri lama. Saya ada besi belakang, skru besi di belakang. Saya pun tak original di belakang ni. Ni pun duduk namanya saya ingat kan. Duduk kursi tu dekat kedai tu, pun tokek pun kenal. Ustaz duduk dulu nanti letih. Duduk. Lepas tu dia try. Cantik tak? Dia kata, cantik dah Dia terkejut. Alamak. Ustaz sering ke? Tak apalah. Nak balik dia salam semua. Isteri dia kata apa? Saya nampak kelopak mata isteri dia ni bahawa dia tak ada zuriat. Orang tak ada zuriat yang nampak stres. Kan? Orang yang tak ada anak, kahwin lama, dia stres. Muka stres kita nampak lah. Hati ni jahat. Orang Kedah hati jahat lah. Saya cakap, dia kata apa? Ustaz, isteri dia, doakan kita doa apa? Kami ni tak ada zuriat lagi. Saya kata, ya Allah, betul lah hatiku punya detik tadi ni. Berapa tahun kahwin dah? 7 tahun kata dia. Saya kata nanti buka Facebook saya akan beritahu macam mana nak dapatkan anak. Saya boleh ajar. Walaupun adik saya dah belas tahun tak dapat anak. Adik saya nombor 3. Tapi yang lain saya ajar dia orang, alhamdulillah dia dapat anak. Ni ada satu janji dengan jiran. Saya baru jumpa kenduri kahwin 2 hari lepas. Rupanya 7 tahun menikah. Saya tak tahu anak tunggal. Saya tanya, abang menikah dengan kakak, kami 5 bulan je dah dapat anak. Ini 7 tahun. Ataupun nanti bulan Ramadan dekat, saya sediakan air zam-zam, saya pergi rumah. Dan dia orang ni wajib ada depan saya. Itu kaedah saya lah, perubatan saya. Kalau rezeki ada lah, tak ada kita usah. Tak betul bulan Ramadan pula. Kan? Saya nak beritahu dalam Ramadan ni, semua benda kita buat, insya-Allah yakin Allah akan dengar satu hal, Allah akan mustajab. Yakni Allah akan ada ijabah, ada jawapan. Bila? Jangan tanya. Berapa? Jangan tanya. Saya mungkin hari ini, mungkinlah, saya bukan kaya raya, tapi saya senang. Saya mungkin teringat kata nenek saya. Kita pi mana-mana kalau Quran boleh baca, semua orang suka. Waktu statement, lepas dia katok saya teruk, dia pujuk cara begitu. Kita daripada tak reti mengaji, bebek mampus boleh hidup. Lepas dia pukul saya. Dia kata kita pi mana-mana lain, pandai Quran, buang tak mana-mana pun orang suka kita. Saya fikir-fikir balik apa dia punya point dia dan kita nampak hari ni. Anak-anak kita belajar pondok Quran pandai, piduk kerja Kuala Lumpur, dia boleh Quran, orang dengar, loh pandai Quran, ajak anak kami. Satu kepala kat KL dapat RM250. Kalau dapat ngajak tu dekat 40 orang, dah 10,000 dah sebulan. Kita pun kata kita mengajak anak duit dia, itu hak dia orang. Kan?
Kita tuition akademik kemai tak masalah. Apa nama tuition 150 bijak. Imam masjid Pusat Dakwah naik ke RM15, naik RM18. Komen tu. Pihak pusat dakwah, anak-anak yang mengaji, tapi saya bukan dosa cakap tak. Ni contoh. RM15 belajar seminggu 4 kali. RM15 mana dekat-dekat. 16 kali RM15. Lepas tu pihak musyawarah kami nak naik RM3.5. Baru RM8.5. Dia komen ni mulut-mulut. Jual agama. Pendengar agama. Mampus dapat makcik macam tu. Tolak sekali mengajar sendiri. Malah yang lepas tu. Tapi nak bagi kita rezeki ni pun murah. Tuan-tuan dengar apa? Quran ni maksud dia, kalau you baca, bagi elok, insya Allah satu hari Ibn Mas'ud, masalah sahabat dia, Syekh, sejak dia menjawab ini, hati aku gundah gulana. Mandi tak basah, maka tak lalu. Itu bahasa kita lah. Tolong ajarkan aku supaya hatiku tenang. Apa dia sebut? Ada 3 benda. Satu dia sebut, satu cukup. Saudara, sahabat, bacalah Al-Quran. Sahabat, bacalah Al-Quran. Kalaulah kamu baca Quran, hati kamu tetap tak tenang, minta Allah tolong ubah tukar hati kamu dengan spare part baru. Mana mungkin? Jaminan Ibn Mas'ud tu dia kata apa? Saudara, kalau you baca Quran, hati kamu tetap tak tenang, minta tolong besok Tuhan tukar hati kamu dengan hati baru. Itu maksud dia. Ibn Mas'ud kata, jamin tenang. Tambah-tambah bulan Ramadan, lagi tenang kita baca. Ini contoh. Dan seterusnya dengan masa yang ada ni, pulang ibadah kat mana? Tepat waktu 1.45. Pulang kat mana? Pulang, tolong jangan tinggalkan makan sahur. Pasal apa? Bukan pasal makan, pasal berkat. Kita tahu tempat berkat kat mana. Salah dengan ustaz belum tu, ustaz tu dapat berkat. Nampak tak? Salah ustaz berkat, cium tangan. Cium tapak. Ada orang cium sampai aku dikelepiak tangan, yak liok penuh. Bukan cium dia jilat tu gitu. Kan kalau kena covid ke apa ke, Allah alam kan. Dia punya saya belum tentu ada berkat. Kena ingat, walaupun dia serban besar dia pun. Sebab ustaz tu takut dia ujuk. Wah, kenapa tak cium tangan aku? Hilang berkat. Mana-mana guru agama rasa hebat cium tangan, tak ada berkat. Termasuk saya bercakap, wallahi, saya berani swear dengan nama Allah. Budak ni kurang ajar tak cium tangan aku, tak berkat. Kalau perhati ustaz ni, tarik tangan tu, moga ada berkat. Dia kata, cium tangan hanya bapak kamu, mak kamu, adik-adik kamu. Saya cium tangan orang lain. Oh, ada ustaz punya tu. Dia apa ustaz ni? Dia tu hak dia, dia tak nak. Dia takut dia macam ujub, jadi macam sombong. Ada juga orang gitu. Ini contoh. Tapi, buka sahur, terang-terang adalah hadis Muslim sebut. Fa inna fis sahuri barakah. Pada sahur itu ada keberkatan. Jadi insya-Allah, itu lebih kurang lah. Sedekah, buka puasa bagi orang makan, itu sebenarnya tiap-tiap insya-Allah saya yakin Ustaz Dawan tiap hari ada kuliah Ramadan, ada kan? Ada kuliah Ramadan kan? Ada Ustaz Sam kata dia ada kuliah kat sini juga. Insya-Allah. Saya pun terkejut juga bila kata ada kuliah duha. Saya tak pernah dapat kuliah duha di negeri Kedah ni. Kan? Melainkan Ustaz Dakwah panggil. Jadi dengar-dengar cerita tu, hello-hello lah, tak masalah. Kan? Bukan saya mari semata-mata daripada KL Ustaz Dakwah dah, ada di sini, kita beritahu. Insya-Allah masa tu ada. Tambah-tambah bulan Ramadan ni memang subhanallah banyak orang kata apa jemputan. Bukan saya seorang, semua ustaz. Ya, tambah-tambah pula bila ustaz bila nak diperlukan oleh pihak sebuah negeri, mereka yang telah pun ditarik tauliah bagainya, so kita lah jadi galang ganti dia. Yang ada tauliah ni kena ceramah yang tu jadi banyak. Ya, wallahu alam, kita doakan agar Ramadan akan datang ni kita akan dapat satu perubahan yang baik, momentum yang baik insya-Allah. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Quran jangan lupa baca 4 muka surat, orang awam 4 muka surat setiap waktu. Boleh tak boleh? Try sekarang ada. Mereka lihat okey. WhatsApp kata jumpa Ustaz, alhamdulillah Ustaz punya point kata kami amalkan alhamdulillah.
hari 25 kami dah khatam dah. Lepas tu sambung balik surah Al-Baqarah. Baca. Tak apa. Ya. Ustaz, saya tak baca Quran. Tak apa. Baca terjemahan. Selesai masalah insya-Allah. Wallahu alam, sekadar itu dapat sampaikan, doakan selesai orang lafiat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pihak perusahaan Pusat Dakwah ni pun sihat orang lafiat insya-Allah di kalangan mereka yang menguruskan. Dulu saya mari sini untuk berkumpul tingkatan 5 untuk kursus 4 hari di Mahat Tarbiyah Islam di Derang. Ni tempat dia. Kan, dan pernah dihalau sebab tidur di dalam. Main supermarket tu letih tak balau. Ni bukan tempat tidur. Ni tempat mayang. Garang cengih, tak ada orang tua tu dah. Tak nampak muka di sini mungkin dah meninggal ke wallahu alam kan. Cengih lah. Kotor orang. Lepas tu aku tak main dah, kata belagak aku geram. Duduk kat luar kan. Tidur start bukan tidur baring. Lentuk kat belakang tu. Tu ada undang-undang dia lah. Aku pun bodoh. Malulah letih sangat dalam aircon. Tak nak. Lama dah kisah kita sekolah dulu ni. Alhamdulillah dapat sampaikan ilmu pada hari ini tidak sebanyak mana tapi moga ada manfaat banyak pada teman sekalian. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wal 'asri inna insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.